Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita masih lagi bersama dalam qawaid Quraniyah. Kaedah-kaedah yang diambil daripada Al-Quranul Karim. Dalam kitab yang kecil ini mengandungi 50 kaedah. Alhamdulillah, kaedah ni maknanya satu ayat, tapi di bawah dia banyak perkara-perkara yang masuk di bawah. Itu makna kaedah. Para jemaah sekalian, untuk kaedah yang ke Al-Qa'idatus Sadisatu Wathalathun, kaedah yang ke-36. Kaedah yang ke-36, para penonton sekalian, para jemaah boleh tengok, buka surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun bermula daripada ayat 14, 15 dan 16. Ayat ini, fattaqullaha mastata'tum. Naklah kamu takut, bertakwa, tunaikan tanggungjawab kamu terhadap Allah Azza wa Jalla mastata'tum, sedaya upaya kamu. Jadi insya-Allah ayat yang kita baca ini, surah At-Taghabun ini, kaedah ini diambil daripada ayat-ayat yang menyebut tentang kehidupan kita bersama keluarga. Di saat hari ini, para jemaah sekalian ramai berada di rumah secara terpaksa. Inilah hikmah Allah SWT nak letakkan kita hari ini berada bersama keluarga kita yang dulu kita sibuk-sibuk ke sana kemari. Di saat ini, 2 minggu ini kamu berada bersama keluarga, apa yang dapat kita buat? Dan apakah pesanan Allah Azza wa Jalla kepada kita? Buka surah At-Taghabun bermula daripada ayat 14. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Tengok terjemahan dia. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu. Kalau ramailah. Kalau seorang pun isteri kamu. Wa auladikum, dan anak-anak kamu. Aduwwan lakum, yang menjadi musuh bagi kamu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allah beri amaran awal-awal. Ada di kalangan isteri kamu. Anak kamu menjadi musuh bagi kamu. Fahzaruhum, oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Jangan seronok sangat dapat anak, tapi tidak dididik dengan baik, maka mereka akan jadi musuh kita. Kalau tidak bermusuh di dunia, mereka akan jadi musuh di akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka, serta mengampunkan kesalahan mereka. Mana ada perkara-perkara yang kita boleh pejam mata ya dengan anak-anak kita ni. Jangan pula kita buat musuh sungguh dengan anak-anak. Ni ada setengah orang dia berkelahi dengan anak dia lebih-lebihan. Lah. Allah kata kalau kamu maaf, kalau kamu maafkan, ampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu. Masya Allah, tabarakallah. Kita maafkan anak kita, Allah Ta'ala maafkan kita. Fa innallaha ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Allah peringatkan kepada kita, ayat yang ke-15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi fitnah. Fitnah di sini mana ujian kepada kita. Kita jaga mereka dengan baik. Kita didik mereka dengan sempurna. Kita bawa mereka ke arah keagamaan
berimannya mereka kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat insya-Allah. Tapi kalau ujian ini gagal di dunia, kita hanya pandai melahirkan anak, pandai beri anak-anak kita makan dan minum dan pakaian dan alat-alat untuk kemewahan dunia, tapi gagal mendidik mereka ke akhirat, maka kita akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Wallahu indahu ajrun azim. Dan si Allah Ta'ala pahala yang besar kalau kita urus anak-anak kita dengan baik. Kita jaga mereka dengan sempurna. Kita didik mereka dengan pendidikan yang baik. Wallahu indahu ajrun azim. Allah kata di sisi Allah Ta'ala adalah pahala yang besar. Maka dengan itu, Allah kata, fattaqullaha mastata'tum. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Wasma'u wa ati'u. Dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya. Serta ta'ala akan perintah-perintah Allah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan belanjakanlah harta kamu. Serta buatlah kebaikan pada diri kamu. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan ingat, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya. Sebab apa? Sebab anak. Sebab isteri. Orang-orang yang kita sayangi, kadang-kadang kita menjadi manusia bakhil. Kenapa tak sedekah? Taruh ke anak. Kenapa tak infak? Allah, bimbang anak-anak tak cukup makan. Walahanya harta, timbun-timbun harta, tak habis nak makan. Tapi, kepala duk fikir anak cucu. Akhir sekali tak ada sedekah, tak ada derma. Sebab Allah kata apa? Wa man yuqa syuhha nafsi. Siapa dia boleh kekang, boleh kontrol, boleh kawal sifat bakhil dalam dirinya, fa ulaika humul muflihun. Itulah manusia yang muflih, manusia yang bahagia insya-Allah taala. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ayat ini cukup besar dan sangat menarik untuk kita kongsi, untuk kita berfikir, untuk kita bermuhasabah dengan kaedah yang besar yang telah kita belajar pada saat ini, iaitulah Allah Ta'ala beritahu kepada kita awal-awal lagi bahawa isteri, anak-anak, amwal, harta. 3 komponen ini. Isteri, anak cucu kita dan harta benda kita ni fitnah, ujian. Maka kalau kamu tahu mereka itu ujian, ayat 15, fattaqullaha mastata'tum. Allah kata, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Hendaklah kamu jaga hak Allah SWT. Dan juga kamu jaga hak siapa? Ketika kamu bermuamalah, berinteraksi dengan anak-anak kamu. Dengan isteri-isteri kamu. Dengan harta benda kamu. Maka ingat, masing-masing ada hak dan tanggungjawab. Masing-masing ada hak dan tanggungjawab. Jangan sebab kamu cinta kepada isteri dan anak-anak menyekat kamu daripada melakukan kewajipan. Kenapa tak pergi masjid? Allah, payah nak tinggal isteri. Payah nak tinggal anak-anak. Sekarang ini Allah uji kita. Kamu tak payah pergi masjid. Kamu duduk dengan rumah. Ada di kalangan masyarakat kita ni kelang kabut. Macam mana nak jadi imam? Saya tak pernah jadi imam. Maka kita mengatakan alhamdulillah para jemaah sekalian. Saya di awal-awal lagi ada sebar dah. Kitab-kitab risalah-risalah yang mengajar kita tentang bagaimana jadi imam dan bagaimana kita nak bila imam kena zikir. Saya dah sebarkan risalah ni, zikir lepas solat daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ibu bapa, supaya bapa dan suami tidak kelang kabut. Allah kata apa? Janganlah kerana cinta kepada anak isteri menghalang kamu daripada melaksanakan kewajipan. Dan jangan kerana cinta kepada harta menghalang kamu daripada menunaikan hak harta kamu. Hak harta kita. Yang pertama sekali, zakat. Itu hak Allah Azza wa Jalla, zakat. Kita ingat, zakat hak Allah. Dan menjadi hak fakir miskin. Satu lagi, harta kita, hak kita sendiri. Ibda binafsik. Dalam hadis Nabi SAW kata, mula dengan diri kamu sendiri. Jangan sampai kita tak ada makan kita sendiri pula. Harta banyak, nak makan tak boleh. Dan orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita. Orang-orang di bawah tanggungjawab kita, anak isteri kita, biar makanan mereka cukup, memadai, dengan cara yang baik, dengan cara yang sederhana, bukan boros, dan bukan juga terlalu bakhil. Orang Kelantan kata terlalu kupi.
kupik pun tidak, boros melampau pun tidak. Jadi kita duduk di alam sederhana, dan kerana cintakan harta, cintakan keluarga, nak memberi kemewahan pada mereka, sanggup kita langgar perintah Allah Ta'ala. Riba, riswah, lantak. La. Ingat, itu semua adalah ujian kepada kamu. Kan? Sebagaimana kata di dalam asar, halaluha hisab, haramuha azab. Yang halalnya akan dihitung, yang haramnya akan diazab. Kadang-kadang seorang manusia terpengaruh dengan hidup dunia, nak sangat dia kepada dunia, cari harta tak kira halal haram, dapat harta dia mati. Dia bergelumang dengan malaikat dalam kubur, isteri dan anak-anak bermewah di atas dunia. Wal'iyazbillah. Itulah kata di para ulama, manusia yang bahagia. Dia mati, kebaikan dia tak mati. Orang yang ada harta, diwakafkan untuk pembinaan pondok, untuk pembangunan pusat-pusat pengajian Islam, untuk orang-orang miskin yang memerlukan, dan untuk apa saja kebajikan. Dia mati, pahala berjalan, bahagia. Tapi yang kita bimbang, tuannya mati, kejahatan dia tak mati. Harta yang ditinggalkan, riba, riswah, harta-harta yang tidak halal, apa yang kamu nak buat dengan malaikat dalam kubur, orang lain bermewah dengan harta yang kamu cari. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Maka di saat itu Allah Ta'ala kata, fattaqullah, maknanya kamu nak takwa kepada Allah Ta'ala dalam semua perkara. Menguruskan isteri dan anak-anak. Hari ini kita dengan isteri macam mana? Ibadatnya. Solat dia pandai ke tidak? Tidak. Ramai di kalangan anak-anak orang Islam, di kampung atau di bandar sama aja. Isteri dia dengan isteri orang bukan Islam sama aja. Kepalanya dogor, keluar tak tutup, baju-baju tak cukup saiz. Masya Allah, tabarakallah. Maka di saat ini Allah kepung kita. 2 minggu duduk bersama keluarga, tiliklah isteri kita sudah patuh syariah ke tidak dalam kehidupan mereka. Pandai tak pandai solat, tanya, dengar isteri baca Fatihah, betul tak betul? Selama ni kita sibuk. Kadang-kadang kita warak seorang kita pergi masjid hari-hari, tak pernah dengar pula isteri solat di rumah, baca Quran, betul ke tak betul? Nasallallahu salamah. Allah uji kita. Allah kurung kita bersama keluarga untuk kita meneliti, untuk kita nilai balik apa yang mereka ibadat mereka. Kembali kita kepada ujian terhadap anak-anak. Apakah mereka sudah pandai solat? Apakah mereka sudah berakhlak dengan baik? Baca Qurannya betul tak betul? Pakaian-pakaian yang patuh syariah ke tidak? Fattaqullaha mastata'tum. Maka di saat kamu bersama dengan mereka, tunaikanlah tanggungjawab kamu, bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu, sebagaimana Allah Ta'ala beri kepada kita setakat mana yang kita mampu. Luar kemampuan, itu kita yang kata, saya tak mampu setakat ni je. Setakat mana? Setakat beri makan je. Nak suruh tutup aurat tak mampu. La. Itu dayus nama dia macam tu. Ingat baik-baik, dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, ad-dayus la yadkhul jannah. Orang dayus, suami yang dayus, membiarkan isterinya keluar tanpa tutup aurat, keluar ke sana sini, melakukan perkara yang tidak baik di bawah pengetahuannya, maka orang dikira dayus. Sama juga bapa yang tidak menegur anak-anak juga dikira dayus, wal'iyazubillah. Maka saat yang besar ini, ambillah peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini, supaya kita dapat kembali kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Inilah di antara kaedah yang kita belajar di sini para jemaah sekalian, daripada kehidupan berkeluarga dan berharta. Allah letak di situ, fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kamu takut pada Allah Ta'ala sedaya upaya kamu. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, di bawah kaedah yang besar ini terdapat beberapa contoh-contoh yang kita boleh faham, insya-Allah. Yang pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku arahkan kamu lakukan sesuatu, hendaklah kamu buat sedaya upaya kamu. Kamu buat sedaya upaya kamu. Tapi kalau aku larang, fada'u, tinggal. Maknanya kalau kita buat kakak kita mampu. Tapi hak dilarang, tidak ada kompromi. Stop. Kisah hadis ini menarik. Hadis ini diriwayat oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berkhutbah, Nabi kita mengatakan, "Ayyuhan nas,
Wahai manusia, Allah Ta'ala fardukan ke atas kamu mengerjakan haji. Fahujju, pergi haji. Faqamala rajul. Seorang laki-laki di kalangan sahabat. Ada dalam riwayat lain kata nama dia Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Dia tanya, "Akullu am ya Rasulullah?" Akullu am? Adakah haji ini setiap tahun? Fasakat. Nabi kita diam, tak jawab. Dia ulang balik 3 kali. Nabi kita marah. Nabi kata,